Kata orang kalau nak bertani pulang ke kampung. Lebih sinis lagi stigma yang mengatakan balik kampung tanam jagung. Itu dulu. Kini hidup di bandar penuh mencabar. Untuk perbelanjaan dapur saja bukan sedikit duit yang diperlukan. Jadi nak buat macam mana? Sekarang ini pula harga barang makin melonjak. Nak beli barangan atau sayur-sayuran pun harganya melamun tinggi. Justru Jabatan Pertanian memperkenalkan program Pertanian Bandar. Ringkasnya, ia program yang membantu isi rumah bandar meringankan kos sara hidup. Maksudnya, dapatlah menjimatkan sedikit sebanyak perbelanjaan dapur. Caranya melalui pengeluaran sendiri sebahagian daripada bahan makanan yang diperlukan. Kata mudahnya, kalau setakat nak memasak, setakat cili, terung, daun pandan, bende dan banyak lagi, hanya petik je di belakang rumah. Lebih manis lagi, ia dilakukan melalui bimbingan dan juga khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian sendiri. Dan pinggir bandar dengan kerjasama dan pelibatan pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Pengintegrasian pertanian dalam perancangan dan pembangunan pembandaran penting untuk pembangunan mapan dari segi pelbagai aspek kehidupan dan keperluan kehidupan bandar. Ia termasuk bekalan bahan makanan, penghijauan persekitaran, pengurusan air dan bahan buangan bandar, pendidikan serta riadah. Aktiviti pertanian di kalangan penduduk bandar bagi mengeluarkan bahan makanan sendiri merupakan satu pendekatan praktikal sekaligus dapat mengurangkan perbelanjaan harian berikutan kenaikan kos sara hidup di bandar. Iyalah kan, sekarang ni banyak peningkatan harga barang. Sekurang-kurangnya kita yang hidup di bandar dapat berjimat dengan menanam sendiri sayur-sayuran atau tanaman makanan di sekitar kediaman. Lantas, beban kenaikan kos sara hidup dapat dikurangkan. Malah, ada juga pendapatan sampingan komuniti bandar melalui lebihan pengeluaran hasil pertanian, sekaligus menyokong usaha kerajaan dalam menjamin kualiti dan sekuriti makanan negara. Paling penting, ia juga dapat memupuk kesedaran dan minat terhadap kepentingan pertanian sebagai penyumbang terus kepada kesejahteraan serta keceriaan persekitaran komuniti bandar. Kembali bersama NX Now. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Itu dia tadi sedikit pengenalan berkenaan pertanian bandar. Orang di bandar pun boleh mencucuk tanam, ya Sabri? Ya. Bukan orang di kampung sahaja, ya? Siapa sangka celah-celah bangunan yang setinggi-tinggi alam tu ada pula kebun-kebun kan. Sebenarnya for me macam menanam sayur-sayur ni macam terapeutik sikit. Ya. Tapi I memang suka tanam pokok-pokok, sayur-sayuran. Tapi kalau kita dekat bandar kan, tanah limited kan. So mana kita nak cari tanah? Tapi sebenarnya ada cara sebenarnya. Jadi bagi membincangkan tentang perkara itu, kita membawakan seorang tetamu yang sangat istimewa dalam studio NX Now kita pada hari ini. Jadi siapa? Beliau adalah Datuk Ahmad Zakaria Muhammad Siddiq, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Pertanian. Selamat datang, Datuk. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Berseri, Datuk. Nampak sihat tau. Sebab mungkin banyak makan sayur ke apa, kita tak tahu kan. Tapi Datuk nampak sihat. Yang pentingnya makan sayur yang segar. Ya, sayur yang segar. Sebab apa? Sebab kalau kita kat bandar ni, nak beli serai, nak beli apa kan, itu pun nak kena beli. Kalau kita kat kampung tak payah tu kan. Betul tu. Dan yang pentingnya mahal tu. Ya. Kalau kita beli dekat sebatang serai 50 sen. Sampai RM1 pun ada. Ada, betul. Kalau saya pergi satu pasar raya tu, sebeban yang kena beli. Apa saya nak guna? Baik kita tanam sendiri, anytime kita nak, kita boleh ambil kan tu. Datuk, jadi bagi memulakan perbincangan pada hari ini, Datuk mungkin boleh menjelaskan sikit definisi atau apakah konsep sebenarnya pertanian bandar ni, Datuk? Sebenarnya pertanian bandar ni ialah aktiviti bercucuk tanam sayur-sayuran, ulam-ulaman dan herba di kawasan bandar dan pinggir bandar. Sama adanya ia ditanam di kawasan halaman rumah ataupun di kawasan-kawasan yang sesuai, kawasan-kawasan di taman-taman yang dijadikan kebun komuniti yang dilakukan oleh sekumpulan penduduk dalam bilangan antara 10 hingga 20 orang penduduk, menjadikan kawasan lapang di kawasan taman pun menjadi kebun komuniti masyarakat. Jadi selain daripada dapat bercucuk tanam, boleh mengeratkan hubungan antara komuniti, betul-betul? Ya, betul. Jadi bagi apakah jenis-jenis tanaman yang disyorkan oleh pihak pertanian kalau nak menjalankan pertanian bandar ni tu?
Ya, sebenarnya banyak jenis-jenis sayur-sayuran, ulam-ulaman dan herba ya. Yang mana yang kita guna hari-harian ya. Contohnya macam sawi, kailan, kangkung ya. Kalau ulam-ulaman ni seperti tenggek burung, serai yang sebut tadi, kari yang selalu kita guna, ya, pandan ya. Jadi semua jenis-jenis tanaman adalah jenis tanaman yang mudah ditanam. Kita kalau bijinya kita semai saja dia akan tumbuh. Kalau cucuk batangnya pun dia akan tumbuh. Jadi mudah. Yang pentingnya kita kena beri sedikit masa kita untuk jagalah. Kena siram, kena perlu siram lah. Kena rajinlah tu kan. Kalau ada rumput rumpai dalam tu tumbuh tu kita kena cabut lah. Jadi itu perkara yang kita perlu buat. Kita melakukan aktiviti tersebut. Dan saya tertarik juga dengan cakap seperti kata ia merupakan satu terapi. Ya. Ya, memang benar. Sebabnya bagi warga kota ni yang letih bekerja, mungkin jarak je 15 km, tapi setengah jam kena duduk atas kereta. Ya. Letih ya. Bila balik ni kadang-kadang kalau ada waktu tu dia lepaskan perasaan kepada pokok. Sebab pokok dia tak menjawab. Kan? Kalau tapi sebenarnya I pernah terbaca lah dalam internet kalau bila sedih hati ke susah hati ke bercakap dengan pokok-pokok sebenarnya release your tension. Betul. Ya. Kalau dengan pasangan kadang-kadang dia jawab kan. Dia tak jawab lah tapi dengar je lah kot. Dia dengar. Kalau kita release tension dekat isteri, balas balik Tapi kita cakap dengan pokok Jadi Dato' boleh ceritakan sikit, adakah program ni berjaya dilaksanakan mana-mana di kawasan Bandar di Kuala Lumpur ke ataupun di mana-mana negeri yang lain? Ya, sebenarnya kita dah mula laksana tahun 2014. Dan sebelum tahun 2014 pun kita juga telah laksanakan kita panggil program Bumi Hijau. Ia merupakan kesinambungan daripada program Bumi Hijau yang kita laksanakan pada tahun 2006 lagi. Ya. Jadi saya nak ambil daripada tahun 2014 yang kita mulakan program ini, mendapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk bandar dan juga penduduk kawasan-kawasan pinggir bandar, kawasan-kawasan taman-taman ya, perumahan. Yang mana kalau saya nak lihat statistik ya, daripada mula kita lancarkan pada tahun 2014 dulu, bermula lebih kurang dalam 5,000 orang penduduk yang terlibat ya, secara langsung, sama dalam bentuk kebun komuniti, dalam bentuk individu di kawasan perumahan masing-masing, sehingga tahun lepas statistik yang ada pada saya, kita dah mencapai sehingga 63,000 orang. 63. Ini di sekitar mana tu? Di semuanya kawasan Lembah Kelang dan kawasan bandar-bandar utama di negara ini. Contohnya di Pulau Pinang, di bandar di Ipoh, ya, di Seremban. Jadi semua bandar-bandar utama ini adalah menjadi tumpuan kita. Dan sebenarnya itu merupakan program yang kita gerakkan melalui kekuatan Jabatan Pertanian dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian. Bukan Jabatan Pertanian sahaja, tetapi saya ingin sebutkan juga kat sini yang sebenarnya selain daripada inisiatif yang dibuat oleh kerajaan, sebenarnya individu-individu yang kita tak dapat reach out kita tak dapat mereka dah sambut dah. Sebab sebenarnya kebanyakan orang warga bandar ni dia datangnya daripada kampung. Betul? Ya. Jadi kalau balik kampung weekend, ambil pandan, tanam di rumah, ambil benih bawa ke KL. Jadi tanpa program ini pun sebenarnya saya boleh katakan bagi setiap program yang kita buat, satu aktiviti kita buat satu, di luar sana warga kota ramai yang sebenarnya yang kita tak dapat capture yang dah lakukan secara
inisiatif sendiri sebenarnya. Tapi 63,000 tu angka yang agak Angka besar. itu yang kita dapat melalui pemantauan Jabatan Pertanian. Agaknya kos dia berapa, Datuk? Untuk nak memulakan satu komuniti tu. Yang sebenarnya kalau ikut peruntukan kita amat rendah sebab kita kira lebih kurang dalam 100 hingga 150 ringgit bagi seorang, bagi seorang. Tapi saya mengambil kira ini dekat kawasan halaman rumah ya. Dan kalau kita kira bagi modalnya sebenarnya sangatlah kecil ya. Dia perlukan kalau dekat kawasan rumah teres sudah ada halaman rumah kan, betul tak? Kalau dia tak tanam sayur-sayuran, tanaman makanan, dia tanam bunga-bungaan, betul? Jadi dia hanya kita konsep bila kita datang ni, kita datang dengan konsep edible garden. Maknanya minat untuk bertanam bunga-bungaan tu dah ada. Kita introduce tanaman sayuran, tanaman makanan. Begitu juga dengan konsep kitchen garden kita katakan. Bermakna itu di antara bila kita perkenalkan memang mendapat sambutan yang baik. Banyak lagi yang nak tanya lagi, Datuk, tapi sebelum itu Apa kata kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang topik ini, apa kata kalau kita saksikan dahulu kisah komuniti yang terbabit dengan pertanian bandar ini. Jadi kita saksikan dahulu. Siapa sangka di sebalik kepadatan penduduk di kawasan perumahan di kawasan bandar, masih ada komuniti masyarakat yang bijak mengambil peluang untuk berbakti pada tanah. Bagi yang berminat untuk bercucuk tanam, sudah pasti tiada alasan untuk memastikan setiap tanah yang ada ditumbuhi dengan pelbagai tanaman, terutamanya sayur-sayuran. Kata orang, setakat nak memasak, petik saja cili, terung, tomato atau daun kunyit dari dapur. Kalau tak percaya, datang sendiri dan tengok di depan mata di kawasan perumahan awam Sri Polis 2 Keramat, Kuala Lumpur ini. Bermula apabila belanja dapur kita semakin meningkat. Bila kita beli barangan sayur, ulam-ulaman, kita beli dengan jumlah yang banyak. Dan bila kita bawa balik, kita terpaksa, bila dah berlebih tu kita kurang. Jadi daripada situ, lebih-lebih sayur yang ulam-ulam yang berlebihan dalam peta ais tu, kita cuba cucuk di dalam pasu-pasu kita. Bermula daripada situ, saya berfikir untuk bermusyarat dengan Persatuan Penduduk untuk mulakan projek pertanian bandar, dan saya menghubungi Jabatan Pertanian. Dari situ bermula 2014 sehingga sekarang dah ada 5 kaunter di dalam seluruh kawasan perumahan Sri Polis 2 ni untuk start tanaman sayur dan tanaman ulam-ulaman untuk penggunaan harian. Kata orang, jiran sepakat membawa berkat. Jadi kira-kira 50 penduduk di perumahan awam Sri Polis 2 ini sepakat aktif menanam sayur-sayuran dan tanaman herba. Antara yang menjadi pilihan penduduk di sini adalah sayur jenis daun, buah dan herba. Dan tahniah kepada Jabatan Pertanian dan DBKL yang turut memberikan sokongan dan bantuan dalam menjayakan projek pertanian bandar ini. Malah bimbingan dan tunjuk ajar daripada Jabatan Pertanian selain membekalkan pelbagai anak benih, baja dan bekas tanaman. Pertanian bandar di kawasan Perumahan Awam Sri Polis ini bermula pada tahun 2014. Pada waktu itu, pada asalnya mereka dah pun bermula. Maknanya dalam setengah-setengah kawasan rumah sikit-sikit dan dalam keadaan yang agak tidak teratur lah. Jadi bila kami tengok mereka ada minat, semangat, suka bercocok tanam, kami support daripada segi input pertanian dan khidmat nasihat teknikal. Input pertanian ni kami support dari segi baja, tanah campuran, biji benih, racun semualah. Dan khidmat nasihat teknikal kami ajar dia lah. Okey, tanam ni macam mana? Bila masa elok menuai? Okay. Bila masa kena membaja, bila masa kena merumput, bila masa kena siram. Kami akan detailkan untuk ajar mereka 100%. Dan jangan tak tahu ya, atas kesungguhan menjayakan projek pertanian bandar ini, penduduk perumahan awam Sri Polis 2 menerima anugerah Komuniti 1 Malaysia Terbaik pada 2016. Sekaligus memberi motivasi kepada komuniti di perumahan ini untuk terus bergiat aktif dalam projek pertanian bandar. Dan ini satu lagi contoh komuniti yang prihatin dan berjaya.
Kalau nak tengok contoh hidup di depan mata, sila datang ke kawasan perumahan di Rumah Pangsa AU2 Taman Keramat. Kebun seluas 0.3 hektar ini diusahakan sendiri oleh penduduk. Berada 10 km dari pusat bandar Kuala Lumpur, tersembunyi satu kebun yang dipenuhi pelbagai tanaman. Sebut sahaja buah-buahan seperti pelbagai jenis pisang, nenas, ubi kayu, betik, tebu, buah tin, mangga, rozal dan banyak lagi. Itu belum lagi pelbagai jenis sayuran seperti terung, kacang panjang, cili, bayam dan macam-macam lah. Ringkasnya, teringin nak makan, petik saja. Kebun ni dah buka hampir 2 tahun lah. Ya Cik Wang? Ya, 2 tahun. Lebih kurang lah 2 tahun. Kat kebun ni kebanyakan semua ada. Tanam sayuran semua ada. Bantuan pada pertanian tunjuk ajar adalah. Tapi bantuan setakat baju tak ada. Baju tak ada lah. Tapi sekarang ni anak angkat Maybank kita ni. Dia dah bagi peruntukan. Hasil tanam ni kita akan beri orang kampung . Kita penduduk . Kita tak jual. Pokok herba dan ubat-ubatan pun ada. Contohnya, pokok pecah beling atau pecah kaya yang elok untuk penyakit darah tinggi, kencing manis serta anti-kanser. Dan siapa sangka, di tengah kota raya besar ini, mereka turut menternak ikan keli Afrika. Ada 2 kolam lagi. Kolam pertama memuatkan kira-kira 1000 ekor ikan dan sudah matang dan boleh dijual pada bila-bila masa. Manakala satu lagi kolam masih baru menempatkan kira-kira 500 ekor ikan keli Afrika. Itulah kata orang pertanian itu adalah perniagaan kan. Jadi pendapatan daripada jualan dimasukkan ke dalam tabung penduduk dan dikongsi untuk kegiatan mereka. Memanglah, memang sangat mudah nak masak sayur. Macam kita ada sayur terung, kacang panjang, bende, ulam-ulam semua ada lah. Pucuk ubi. Itu mana yang sedap lagi sini. Sedap, fresh. Lagipun kalau macam daun kunyit kan, kalau kita nak pakai pun selai 2 je kan. Tapi kalau kita beli, dia satu ikat kat 5 sen, satu je. Tapi kalau kita ada kebun sendiri macam ni, kita nak ambil berapa banyak boleh. Macam serai 3 batang 50 sen. Kata orang, kerja yang berfaedah pasti dapat sokongan dan dorongan daripada pelbagai pihak. Tengok ni, pelbagai syarikat sudi menghulurkan bantuan, terutama Jabatan Pertanian, Maybank, Spitzer dan pelbagai lagi. Tidak terkecuali daripada projek fauna komuniti Perdana Menteri. Bagaimanapun, tanaman di kebun ini bukan untuk dijual. Sebaliknya, untuk kegunaan harian kepada penduduk di Rumah Pangsa AU2 Taman Keramat. Jadi, bertepatan dengan tujuannya iaitu meringankan perbelanjaan penduduk, terutama daripada segi barangan dapur. Jangan hairan, kami tak berlawak. Di sini pun ada orang tanam padi tau. Tapi ini cuma sebagai hiasan. Bukan apa, nanti anak-anak bandar takut tak kenal pula dengan padi. Walaupun setiap hari makan nasi. Itu tadi. Pertanian bandar di Keramat ya. Tengok muka akak tadi cakap apa? 50 sen dia kata. Mahal tu. Jadi kita nak berbincang pasal secara nasional, kita berbincang pasal kos pendapatan tinggi apa semua. Jadi ini salah satu cara untuk boleh kita kurangkan kan? Yes, betul tu. Sebenarnya Datuk ada soalan agak peribadi jugalah ya. Sebab pria duduk di kondominium. Sebenarnya suka menanam sayur sendiri, tapi kalau macam service residence ni macam susah pula nak letak. Pokok-pokok, sayur-sayuran semua lah kan. Macam mana Datuk? Okey, dekat kondominium ni ada balkoni lah. Ada. Tapi balkoni yang kalau ada balkoni ni kira dah boleh lah. Sebabnya bagi apa saja tumbuhan yang diperlukan ialah media tanaman dan juga cahaya matahari yang cukup. Jadi kalau ada balkoni itu, kita boleh tanam dalam pasu. Ya. Kalau mardi sendiri, dia ada mardi kit. Mardi kit ni adalah jenis pasu yang diletakkan air dalam tu dengan medianya seperti ditanam, dan kita boleh tinggalkan dia antara 3-4 hari seminggu, tak perlu disiram. Ya? Agaknya jenis-jenis sayur-sayuran yang mesra kondominium ni macam mana Datuk? Dia semua jenis sayur-sayuran yang saya sebut tadi, kalau macam kangkung, sawi, pakcoy. Sama juga kalau dengan serai, pandan. Yang mana yang jenis akar yang serabut ya. Maknanya yang kita akar yang tunjang lah. Tak ada tunjang. Yang halus tu ya. Kita perlukan media. Kalau kita dalam pasu, maknanya kita boleh letak tanah. Ataupun kita boleh recycle bekas-bekas plastik ya. Bekas minyak ya. Itu kalau kita
nak recycle lah. Kalau kita nak cantik, banyak pot-pot pasu-pasu dekat supermarket yang berhias kan. Ya, yang dengan macam-macam hiasan, macam-macam color, kita boleh ni. Dan jenis tanaman ini dia kita boleh tanam terus atas dalam pasu. Ya. Dan sebab jenis akarnya tu dia tidak panjang dan dia tidak ada akar tunjang yang disebut tadi, dia akar serabut. Jadi kalau ikutkan sebenarnya kalau di Eropah ataupun di luar negara, trend menanam pokok dalam rumah ni bukan satu perkara yang baru. Di Malaysia ni mungkin kurang sikit. Walhal boleh menambahkan oksigen dalam rumah tu. Ya, betul. Okey, berbalik kepada pertanian bandar, Datuk. Apakah mungkin bantuan yang boleh dihulurkan oleh Jabatan Pertanian? Contohnya mungkin ada benih, khidmat nasihat atau macam itu. Bagi program yang kita anjurkan, memang kita melalui pejabat-pejabat pertanian daerah, kita sediakan beberapa bantuan insentif lah. Tujuannya untuk menggalakkan sebagai permulaan. Saya sebutkan tadi, mungkin kadar dia di antara 100 hingga 150 ringgit bagi seorang. Memadai untuk biji benih, baja organik, ni bahan media tanaman seperti tanah campuran, ya. Jadi selain daripada itu, kita juga kalau dibuat dalam bentuk komuniti, kebun komuniti, kita sediakan yang penting ialah latihan lah. Dan juga lawatan berjadual di pegawai kita. Jadi kita sentiasa beri khidmat nasihat, yang mana saya ingin tekankan di sini, yang bagi kawasan-kawasan perbandaran ni dan kawasan-kawasan perumahan, kita tidak galakkan menggunakan baja sintetik maupun racun kimia. Jadi di situ kita akan ajar orang yang terlibat, kumpulan-kumpulan yang terlibat, untuk menyediakan repellent daripada bahan tanaman sendiri. Contohnya menggunakan bawang putih, cili, neem, cuka. Dia ada kaedahnya untuk kita menjadikan ia sebagai repellent kepada insek. Dan ini cara semula jadi tu? Ya, semula jadi. Ini yang kita sebutkan sebagai teknologi pertanian semula jadi. Natural farming technique. You have to reduce poisonous material as much as possible. Jadi yang pentingnya kita tidak menggunakan racun kimia dan menjamin apa saja hasil yang kita tanam tu bebas daripada kimia. Bagi macam sebidang tanah tu, Datuk, agak-agaknya berapa individu kena terlibat dalam memajukan pertanian bandar ni? Saya biasa lihat dekat PJ itu sebidang tanah yang sangat kecil, lebih kurang dalam 100 meter persegi, dia ada sampai 30 orang. Ya. Dan ada juga yang kawasan yang luas dan bilangan orang yang tidak ramai, tetapi is manageable bagi satu kumpulan. Dia biasanya kita lihat kumpulan-kumpulan ini dia bergerak dalam antara 15 hingga 30 orang dalam kumpulan melaksanakan kebun komuniti. Sebab tu macam Sabri ada sebut tadi, dia merupakan satu platform interaktif yang sangat berkesan di antara ahli-ahli komuniti itu, penghuni itu. Gotong royong. Tapi sebenarnya kan masyarakat ini macam beragam-ragam, ya, Datuk. Untuk meneruskan komitmen menjaga pertanian tu, adakah Jabatan Pertanian memberikan mereka jadual ke macam mana untuk make sure they do their work at the land? Sebenarnya bagi mengumpulkan ahli-ahli, menubuhkan kumpulan, kita serahkan kepada masyarakat tersebut. Kita tidak terlibat. Kita hanya terlibat selepas kumpulan itu dapat bergerak dan baru kita
datang membuat lawatan secara berjadual dan memberi khidmat nasihat. Jadi bagi yang mana yang dah bergerak tu, memang ahli-ahli kumpulan tersebut sudah tentu dalam satu kumpulan dia akan timbul seorang leader, seorang ketua. Secara natural memang telah ada. Ya? Jadi itu kita tidak ganggu sebab masyarakat itu sendiri yang mengetahui siapa yang akan memimpin kumpulan itu sendiri. Ya. Jadi tu ada tak sebarang larangan atau syarat tertentu untuk menjalankan pertanian bandar ni? Sebab kita tahulah kan, mungkin flat ni ada syarat dia, kondominium ni ada syarat dia. Ada tak syarat-syarat tertentu di pihak jabatan? Sebenarnya bagi jabatan kita tidak ada sebarang syarat-syarat yang tertentulah. Kecuali apabila kita kena menghormati kawasan tersebut. Contohnya kalau di kawasan majlis daerah, dan kumpulan kita nasihatkan kumpulan komuniti tersebut supaya menepati peraturan. Contohnya kalau di Putrajaya, kita tak boleh tanam pokok-pokok yang tinggi. Kita tak boleh menggunakan dalam bentuk hidroponik air, sebabnya dia menjadikan tempat pembiakan nyamuk. Jadi perkara tersebut memang kita sentiasa peka dan kita pastikan bahawa kumpulan-kumpulan kebun komunis tersebut mematuhi syarat tersebut. Dan begitu juga kebanyakan majlis-majlis bandar, saya rasa di kawasan-kawasan taman dia tidak menggalakkan ternakan ayam, kambing. Jadi janganlah bawa kambing ke kampung pula. Kan? Ada pula kambing seekor kita tengah flat juga kan. Bising pula orang flat. Lembu dia bawa. Tidaklah, itu kita kena patuhi. Kalau pokok pula macam pokok-pokok yang besar, yang boleh merosakkan jalan, yang buttress root, yang ada jenis-jenis akar yang tunjang dan juga akar yang besar, akar yang boleh merosakkan. Jadi yang itu kita kena. Jadi panduan itu bila kita pergi ke mana-mana kumpulan, kita bersama-sama dengan majlis tempatan tersebut. Jadi kita dapat kerjasama yang baik dan kita dapat nasihat daripada pegawai daripada majlis daerah. Itu dia. Saya rasa kalau ramai komuniti yang menjalankan pertanian bandar ni, semakin hijau Malaysia ni. Semakin hijau Malaysia. Juga hijau dan sihat. Kawasan perumahan. Suka makan ulam kan? I think it's also like inisiatif sesebuah kawasan perumahan ataupun kondominium ataupun service side residence untuk terus menjalankan aktiviti pertanian bandar ini, Sabri. Okey. Jadi kita terima kasih diucapkan kepada Datuk Datuk Ahmad Zakaria Muhammad Siddiq, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian. InsyaAllah Datuk, kita jumpa lagi lepas ni. Mungkin saya nak dapatkan tips sikit daripada Datuk macam mana saya nak tanam sesuai sayur kat kawasan rumah saya tu. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Annex Studio. Jadi selepas ini Pia, ada banyak lagi yang kita ingin kongsikan dalam beberapa lagi segmen. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Kembali selepas ini. Boleh.